Di bumi Jawa, Majapahit berdiri megah sebagai empayar yang kaya dan berkuasa. Namun, di antara segala kekayaan, Puteri Gunung Ledang adalah harta yang paling berharga dengan kecantikan dan kebijaksanaannya yang luar biasa. Secara diam-diam, Puteri meninggalkan Majapahit, memulakan perjalanan ke Melaka bukan hanya untuk mencari tanah baru, tetapi untuk memenuhi takdirnya di Gunung Ledang. Di Melaka, takdir itu menantinya, menguji cinta dan kekuatan hatinya sebagai penjaga alam mistik. Kehadapan Yang Mulia, Gusti Adipati Handayan Ningrat, Pangeran Demak, berkenan menghadap. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Layar perahu ke muara, mari bersatu kedaulatan terjaga. Sultan Demak mengajak Gusti Adipati, penguasa Kadipaten Tanah Pendidikan Majapahit, untuk menerima Demak sebagai pelindung yang baru. Demak akan menjamin keselamatan rakyat dan kerajaanmu. Sultan Demak mau menjamin keselamatanku. Cis, keselamatanku dari ancaman apa? Demak yang harus diselamatkan. Kemudian, Demak pergi menyerang orang-orang kampung di tanah Majapahit. Mereka semakin hari semakin ramai. Dengan itu, muncul idea dari Bendahara Majapahit meminta izin kepada Gusti Adipati untuk mengahwinkan adiknya Gusti Puteri dengan Sultan Melaka agar mendapatkan kedamaian. Gusti Adipati Handayan Ningrat dan adindanya Gusti Puteri Retno Dumilah dari Majapahit tiba di gerbang istana. Duli tuanku mengisytiharkan bahawa di bawah duli Sultan tuanku mengampuni bersetuju untuk menerima harapan hati dari Majapahit untuk Gusti Puteri Retno Dumilah adinda Gusti Puteri Adipati Handayan Ningrat dijadikan Suri Baginda. Daulat tuanku. Apa tidak molekah cadangan battle itu, Datuk Laksamana? Ampun tuanku, jika itu kehendak tuanku, patut junjung di atas batu Jemalapati. Ampun tuan. Keris bersarung di tepi taman, siap terhunus bila diperlukan. Sediakan kelengkapan dengan segera agar urusan tak tertangguhkan. Datuk Bendahara, siapkan segala kelengkapan dengan segera. Bagai bulan jatuh ke riba,
Itulah perasaan beta sekarang. Sudah tidak sabar lagi beta ingin menjadikan Gusti Putri sebagai permaisuri beta. Mbok, restu dan jasamu akan menjadi kekuatanku. Ayuh berangkat pulang. Izinkan saya menemani Gusti Putri. Tidak perlu. Gusti Putri sudah ada yang menemani. Ayuh berangkat ke Tanah Jawa. Tindakan hamba bukan melulu. Kesemuanya hamba susun supaya rambut yang ditarik, tepung tidak berselera. Hamba Pati akan cuba sedaya upaya hamba. Semua hati di Melaka ini hamba jaga. Semuanya sudah siap, Datuk Setia? Sudah orang kaya. 7 dulang semuanya. Barang persembahan ini bagaikan bintang sinar 7, melambangkan kebesaran dan kemuliaan kerajaan kita. Hendak bertolak, jangan berlengah. Raja menanti, jangan disanggah. Bilakah rombongan ini akan bertolak, Datuk Bendahara? Selepas sembahyang subuh esok, Tuanku, Pacal Tun Mamat akan mengepalai rombongan ini. Beta lebih berkenan jika Datuk Laksamana yang mengetuai rombongan ini. Ampun, Tuanku. Mungkin ada baiknya dalam keadaan begini, Tuanku, Datuk Laksmana bersama Pati. Perkahwinan beta dengan Gusti Putri tidak dapat ditangguhkan lagi. Ini merupakan janji beta kepada tanah Jawa. Lembu berpegang kepada tali, manusia berpegang kepada janji. Jika itu yang ke bawah duli Tuanku perkenankan. Datuk Laksamana? Titah dijunjung daulat ismat itu. Ampun, Tuanku. Ketaatan Datuk Laksmana pada Melaka tidak dapat dinafikan lagi. Ke bawah duli yang maha mulia memperkenankan keberangkatan rombongan peminangan dengan membawa mohor diraja. Tidak akan mungkin telah rela aku berkahwin dengan sultannya. Apa mungkin?
gerangan nenek? Dan apakah tujuan nenek berjalan seorang diri dalam hutan ini? Nenek emang tinggal di sini, Ju? Sudah ditenung di telik hari. Salam, Nek. Tun Mamat nama diberi. Nek, Nenek pernah berjumpa dengan Gusti Putri tak? Pernah, Ju. Bila? Di mana, Nek? Di timur sana. Bila nenek datang ke sana, Putri pasti ada di sana. Kami sebenarnya dalam perjalanan untuk meminang Tuan Putri yang berada di puncak gunung ini. Dan nama cucu Datuk Setia menjunjung perintah yang diperkenan oleh Baginda. Meminang tu siapa, Ju? Baginda Sultan Melaka. Sultan Mahmud, Nek. Jangan berangan. Meniti laut. Takut airnya menjadi api. Kami menjunjung titah Paduka Sultan. Baguslah, Ju. Taat yang tiada kesudahan. Tiada penghujung. Dinda, ini benarkah dari kamu, Dinda? Tidak inginkah Dinda ditemukan lagi? Hamba rasa lebih baik kita beralih ke tempat lain. Ke tempat yang lebih selamat. Boleh orang kaya. Okey, baiklah. Kumpulkan barang-barang semua dan kita bergerak sekarang. Bersediakah kita, Datuk Setia? Ya, sudah Laksamana. Segala yang dikendaki sudah hamba persiapkan. Seperti adat istiadat yang perlu dipatuhi. Kalau begitu Sebentar, Datuk Laksamana. Datuk Bendahara menyuruh hamba seorang sahaja yang berjumpa dengan Gusti Putri. Mengapa? Hamba sendiri dititah oleh Baginda Sultan. Hanya hamba membawa bicara. Kita Baginda kehendak Bendahara. Datuk Bendahara hanya menginginkan hamba saja yang menyampaikan kata-katanya. Semua perkara ini adalah untuk kebaikan Baginda Sultan dan juga kepentingan untuk Laksamana jua. Tuanku telah memperkenankan tuan hamba untuk ikut serta, wahai orang kaya. Dan hamba akan menunaikannya. Di tepian kali beralun tenang, kembanglah bunga di taman yang terang. Hatiku rindu, kasih tak hilang, menanti hari di malam yang malam. Di bawah angin rindu berlayar, hatiku resah, jiwa melayang. Cintaku tulus, tidak berbelang, menanti kasih di hari gemilang. Dah lama tunggu. Ya, Kekanda. Berpijak juga Dinda pasir tanah kanda. Apa dengan tongkat Raja Wali kemari?
Demi cinta, tiada gunung terlalu tinggi. Kini kita sudah berada di puncaknya. Yang mulia Gusti Putri, Pati Tun Mamat datang bersama-sama dengan Laksamana ini berharap benar agar Gusti Putri dapat menerima lamaran Baginda Sultan. Hancurlah hati kami yang menyembah Sultan Melaka yang kami cintai tanpa Gusti Putri sebagai permaisuri. Apa benar, Datuk Laksamana? Apakah diam Datuk Laksamana menandakan satu kebenaran? Biar 1000 tahun air mengukir batu, tetapi tuah tetap tuah. Baiklah, jikalau itu yang Datuk inginkan, saya setuju. Saya terima lamaran itu, asalkan permintaan saya dituruti. Seperti sungai mengalirlah. Kau hasut adikku. Kau cari muka di depan. Seluruh harapanku kau hancurkan dengan kepalamu yang tidak setanding dengan kakiku. Sungguh tajam dan biadab sungguh lidahmu itu, Gusti. Tidak setanding dengan derajatmu. Tidak lebih tajam dari pedangku, tua. Kau hancurkan kedamaian tanah. Kau injak-injak martabat rakyatku dan leluhurku. Derhaka kamu, tua. Mari kita ukur kesaktian kita. Aku tidak gentar denganmu. Melayu. Kamu semua jangan masuk campur. Andai angin tidak bertiup, masakan pokok akan bergoyang. Selagi jasadmu masih hidup, akan kutarik hingga melayang. Benara? Ampun, tuanku. Sudah adakah golongan cerdik pandai untuk mentafsir permintaan Gusti Putri, Bendahara? Tuanku, sudah, tuanku. Baik, silakan. Ampun, tuanku. Pertama,
air mata darah yang tidak berdarah? 7 tempayan banyaknya. Jawapannya 7 tempayan air mata anak darah suntik. Kedua, Pinang bukannya kahwin kerana tidak tua, merah darahnya. 7 tempayan banyaknya. Jawapannya 7 tempayan air pinang muda. Ketiga, merangkak bebas di daratan, darah juga kehendaknya, sifatnya. 7 dulang banyaknya, jawapannya 7 dulang hati kuman. Keempat, terbang bebas di udara, darah juga kehendaknya, sifatnya. 7 dulang banyaknya, jawapannya 7 dulang hati nyamuk. Kelima, darah putih rakyat untuk menambat darah kuning raja dari tapak ke takhta. Jawapannya jambatan emas dari Istana Melaka hingga ke puncak Gunung Ledang. Keenam, darah merah rakyat untuk menambat darah kuning raja dari tapak ke takhta. Jawapannya jambatan perak dari puncak Gunung Ledang ke Istana Melaka. Ketujuh, darah si Guntang tetap mengalir badan bersilih menanti sebatil. Jawapannya semangkuk Darah anak beta. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Apakah nilainya nyawa seorang tengku mahkota kita dibandingkan dengan nyawa ribuan rakyat Jawa, tuanku? Akan tetapi, apakah nilainya nyawa ribuan rakyat Jawa yang bukan jajahan Melaka hanya semata-mata untuk memenuhi syarat perkahwinan, tuanku? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Ampun tuanku, mohon sembah bicara patik. Adakah benar tuanku sanggup mengorbankan darah daging sendiri? Patik tidak bersetuju, tuanku. Nyawa putra mahkota ini tiada taranya, bukan sahaja bagi Patik yang melahirkannya, bahkan bagi seluruh rakyat Melaka yang menaruh harapan kepada warisan tahta ini. Biar diketahui semua, tugas beta bukan hanya sekadar memberi titah. Tetapi, ia malah lebih besar daripada itu. Memimpin dengan hikmah, menjaga keadilan serta kesejahteraan rakyat beta merupakan keutamaan beta. Putera beta atau Tanah Jawa. Semua ini beritnya seperti menelan hempedu bagai racun menusuk kalbu. Tetapi ia bukan penghalang. Ampun tuanku. Pengorbanan demi cinta adalah indah, tetapi pengorbanan demi negara sungguh mulia. Apalah artinya berkorban dengan tangan berlumuran darah manusia yang tidak berdosa? Apakah tuanku sanggup melakukannya? Mungkin masih kurang jelas bahwa permintaan saya sebetulnya satu penolakan. Apakah ini semua satu permainan? Beta sanggup berkorban demi rakyatmu. Dan kamu memperkecilkan usaha beta ini? Berani kamu mempersendakan beta
yang ingin menjaga kedaulatan kerajaanmu? Sungguh mulia niat tuanku itu. Tapi apakah itu niat yang keluar dari hati? Kamu sedar kepada siapa kamu berkata ini? Battle bukan rakyat kecilmu. Dan kamu perlakukan Battle sedemikian rupa. Jangan kerana mulut, badan binasa. Rakyat kecil saya? Rakyat kecil saya yang demi mereka tuanku sanggup korbankan putra mahkota kecil itu? Pilu Battle dengar hirisan katamu itu. Kamu ini seperti gunting makan di hujung. Saya cuma ingin berdiam di puncak ledang supaya tidak melukai hati sesiapapun. Izinkan saya, tuanku. Baiklah, Battle perkenalkan permintaan kamu itu. Tetapi, perbuatanmu itu tetap derhaka. Sesungguhnya, bumi Melaka ini bumi berdaulat. Kamu akan berserangan ke puncak Gunung Ledang. Tidak boleh dipandang oleh sesiapa pun setelah subuh gelap. Nescaya, siapa yang memandang, Battle sumpah hilang nyawa, muntah darah. Sungguh besar daulat Melaka, tapi sayang tuanku mensia-siakannya. Daulat tuanku. Semoga tuanku bertakhta hingga ke akhir zaman. Pengorbanan cinta itu mulia.